Assalamualaikum. Tajuk kita pada hari ini adalah tekanan gas. Okey, awak boleh lihat buku teks awak lah, muka surat 56. Okey. Tekanan gas. Kalau kita perhatikan di sini, sebelum ni kita belajar tekanan cecair, lepas tu tekanan atmosfera. Sekarang ni kita masuk tekanan gas lah. Jadi apa beza di antara tekanan atmosfera dengan tekanan gas? Okey, kalau tekanan atmosfera ni adalah disebabkan oleh udara di sekeliling kita lah. Okey, itu kita panggil tekanan atmosfera. Okey, kalau tekanan gas ni biasanya udara yang terperangkap lah dalam satu bekas ke apa ke, kita panggil tekanan gas. Okey, kalau kita perhatikan di sini, gambar A tu adalah tube U yang dimasukkan dengan air lah. Okey, jadi kalau kita perhatikan kedua-dua lengan tube U tu terbuka tak, maka di udara sekeliling ni dia akan mengenakan tekanan atmosfera. Okey, jadi kalau kita perhatikan di situ, aras air dia sama. Maksudnya apa? Okey, bila aras air sama, maka kita kata tekanan yang dikenakan di lengan kanan dengan lengan kiri tube U tu adalah samalah. Okey, bila aras dia sama, maka tekanan dia sama. Okey, kalau kita perhatikan di sini, selepas kita sambungkan kepada bekalan gas, okey, lengan bahagian A tu kita sambungkan dengan gas, bahagian B tu kita biarkan terbuka lah, maknanya dikenakan tekanan atmosfera. Okey, jadi tube U tu dia punya komponen tu kita panggil manometer lah. Okey, alat untuk mengukur tekanan gas kita panggil manometer, ada gambar rajah kat atas tu. Okey, bila kita sambungkan dengan gas, apa yang berlaku? Okey, cecair di dalam tube U tadi akan berubah dia punya ketinggian tu lah di kanan dan kiri tu. Okey, jadi bagaimana kita nak tahu tekanan gas yang dikenakan? Okey, kita perhatikan di titik B, okey, dia ada kenaikan cecair tu setinggi H lah. Jadi kita tahu A dan B tu adalah titik yang searas, maka tekanan pada titik A mesti sama dengan tekanan pada titik B. Okay, kalau kita perhatikan di sini, A dan B ni dia duduk satu level lah. Jadi PA akan sama dengan PB. Okey, PA akan sama dengan PB lah. Okey, kenapa dia sama? Sebab level dia sama, aras dia sama. Jadi dekat A tu ada apa sebenarnya? Kita sambung dengan gas. Jadi PA tu sebenarnya adalah P gas. Okey, PA adalah P gas. Okey, dekat B tu ada apa? Okey, kita ada cecair setinggi H dan juga kita ada tekanan atmosfera. Jadi kita kena tambah lah. Okey, P gas sama dengan P gas sama dengan H tambah dengan P atmosfera. Okey, P atmosfera lah. Okey, kenapa kita tambah? Sebab dekat B ni di atas dia ada H, atas dia lagi ada atmosfera. Jadi P gas sama dengan H tambah P atmosfera. Katakanlah P atmosfera 75, H tu 5. Jadi tambah je lah 75 tambah 5. Jadi kita akan dapat 80 lah. Okey, itu contoh pengiraan dia lah. Okey, jadi perkara pertama tadi kita perlu buat apa? Kita cari dua titik yang searas. Kita samakan tekanan yang dikenakan pada kedua-dua titik, iaitu PA sama dengan PB. Okey, lepas tu dekat A tu apa yang dikenakan? Disambung dengan gas, maka ada P gas. Dekat B dia ada apa? Di atas pada titik B tu kita ada cecair setinggi H, maka tekanan cecair lah H. Okey, tambah dengan P atmosfera. Sebab atas pada cecair tu kita ada ruang atmosfera lah, jadi dia akan mengenakan tekanan atmosfera. Jadi P gas sama dengan H tambah P atmosfera. Jelas? Okey, yang seterusnya kita tengok di sini. Okey, ni penerangan yang sama cikgu beri tadi lah. Tekanan di titik A sama dengan tekanan di
tekanan gas sebab dia sama pada gas tu. Manakala tekanan di B adalah tekanan disebabkan oleh turus air setinggi H dan juga tekanan atmosfera. Jadi tekanan di titik B adalah nilai H tambah dengan nilai tekanan atmosfera lah. Okay, jadi P gas kita tambah je lah. H tambah P atmosfera sebab tekanan di A mesti sama dengan tekanan di B sebab aras dia sama. Okay. Jadi ketinggian nilai H tadi bagi turus air mewakili perbezaan antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera. Okay. Nilai H mewakili perbezaan di antara tekanan gas dengan tekanan atmosfera lah. Maknanya lagi tinggi perbezaan dia, lagi tinggi perbezaan ketinggian turus cecair yang ada dalam tube U tadi, dalam manometer. Okey, penyelesaian masalah kalau kita perhatikan di sini di muka surat berikutnya tu, dia bagi contoh satu. Okey, rajah menunjukkan sebuah manometer merkuri yang disambungkan ke kelalang gas yang termampat. Dia bagi tekanan atmosfera dalam unit ketinggian merkuri tu 76 cm merkuri. Ketupatan merkuri 13,600. Pecutan graviti kita adalah 9.81 lah. Okey, yang pertama dia tanya berapakah tekanan gas yang termampat dalam unit sentimeter SG. Okey, jadi kita tengok kepada gambar rajah kita. Okey, jadi apa yang perlu kita buat tadi, dia kata apa? Cari kedudukan aras yang sama lah. Lepas tu kita labelkan A. Lepas tu kita labelkan B. Jadi A dan B ni adalah dua titik yang sama dia punya level, maka PA akan sama dengan PB lah. Okey, pada titik A tekanan apa yang dikenakan? Tekanan gas. Pada titik B pula tekanan yang dikenakan adalah tekanan yang disebabkan oleh ketinggian turus cecair tu dan juga tekanan atmosfera lah sebab kita ada terbuka di bahagian atas ni, maka kita ada P atmosfera. Okey, P atmosfera. Jadi kita tambahlah dengan nilai H ni. H kita 40. P atmosfera diberi pada soalan lah. Okey. Jadi di sini soalan A tadi. Okey, tekanan gas sama dengan nilai H tambah dengan P atmosfera. Okey, maka kita tambah je lah 40 cm tambah dengan 76 lah sebab ia beri daripada soalan. Maka bila awak tambah akan dapat 116 cm merkuri dalam unit ketinggian merkuri lah. Okey, tambah sahaja 40 ni. 40 tambah dengan 76. 76 daripada mana? Daripada soalan. Okey, tekanan atmosfera dibagi dah dalam unit ketinggian merkuri 76 cm lah. Okey, tambah dengan 40 kita dapat 116 cm merkuri. Okey, B, hitungkan tekanan gas yang termampat dalam unit PA. Okey, unit PA ni adalah unit SI lah. Cm merkuri tu bukan unit SI, maka apa yang perlu kita buat? Okey, kita guna rumus Pahang lah yang kita belajar sebelum ni. Okey, kita panggil rumus Pahang. Kenapa Pahang? Sebab dia punya susunan tu lebih kurang macam ejaan Pahang lah. Okey. P sama dengan rho Hg. Ni kita sebut macam Pahang tu. Rho Hg. Sebenarnya sama saja dengan H rho G, cuma susunan je lah. Okey, boleh guna mana-mana yang awak lebih mudah ingat lah. Okey, H rho G pun betul, rho Hg pun betul lah. Okey, jadi kita masukkan sahaja nilai H kita tadi. Kita dapati kita punya nilai H berapa? 116 cm. 116 cm ni ada bukan unit SI lah. Kita perlu tukar kepada meter, kita bahagi kepada 100 lah. Jadi kita akan dapat 1.16. Kita gerakkan dua titik ke depan lah.
Okey, kita akan dapat 1.16 meter. Okey, 1.16 meter. Okey, jadi sini ketinggian H tadi 1.16. Okey, ketumpatan diberi pada soalan 13,600. Pecutan graviti kita G adalah 9.81. Terus kita masukkan dalam rumus tekanan cecair lah. Okey, rho Hg ataupun H rho G sama saja. Masukkan, bila kita darab, kita akan dapat 1.55 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, unit dia Pascal ataupun Newton meter negatif 2. Okey, sama saja. Okey, yang seterusnya, soalan yang ketiga, dia kata, adakah jawapan yang diperolehi di A dan B akan berubah jika tiup kaca manometer itu mempunyai diameter yang lebih besar? Okey, jawapannya tidak, sebab ketinggian turus ketinggian H tu dia bergantung kepada nilai perbezaan tekanan lah. Jadi tekanan dalam cecair tidak bergantung kepada luas permukaan. Jadi walaupun kita besarkan ataupun kecilkan tiup kaca tadi, okey, dia tidak akan mempengaruhi nilai tekanan kita. Okey, contoh yang kedua. Okey. Rajah menunjukkan sebuah manometer mercury yang digunakan untuk mengukur tekanan di dalam paip aliran udara. Berapakah perbezaan antara tekanan udara dalam paip dengan tekanan atmosfera dalam unit sentimeter Hg? Okey, tadi kita kata dah perbezaan tekanan ditunjukkan oleh ketinggian turus mercury lah. Jadi pada gambar rajah kita tu, kita perhatikan dia punya perbezaan ketinggian aras cecair dalam tiup U tu adalah 25 lah. Okey. Maka perbezaan tekanan yang dikenakan adalah 25 cm mercury. Okey, jika tekanan atmosfera adalah 75, berapakah tekanan udara dalam paip? Okey, dan unit PA. Dia nak ada unit PA ni unit SI. Jadi kita kena guna rumus rho Hg tadi. P sama dengan rho Hg. Okey, kita keluarkan maklumat dululah. Okey, dia bagi ketumpatan ada pada soalan ni. Okey, lepas tu dia bagi graviti. Okey, tekanan atmosfera dia kata 75, sama ni, kita salin balik. Lepas tu kita nak kira tekanan udara dalam pipe. Kita tahu nilai H tambah dengan nilai tekanan atmosfera. Bagaimana kita tahu tambah ni? Sama kaedah macam tadi lah. Kita tengok bahagian mana lengan tu naik lah. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok di sini. Okey, dia kata apa tadi? Kita cari aras yang sama kan? Okey, katakan titik A, titik B. A, B. Okey, tekanan DA sama dengan tekanan DB. DA tu adalah tekanan udara yang lalu dalam pipe tu. Okey, DB tu adalah tekanan cecair 25H ni tambah dengan tekanan atmosfera di bahagian atas lah. Okey, jadi 25 tambah dengan 75, maka kita akan dapat 100 cm mercury. Ini bukan unit SI lah. Ini adalah unit ketinggian mercury. Jadi kita kena guna rumus H rho G ataupun rho Hg. Okey, nilai H dia 100 cm ni kita tukar kepada meter, bahagi 100. Jadi kita akan dapat 1 lah. Sini sebenarnya 1. Okey, darab dengan ketumpatan mercury 13,600. Darab dengan graviti 9.81. Maka bila kita kira, kita akan dapat 1.33 darab 10 kuasa 5 PA ataupun 1.33 darab 10 kuasa 5 Newton meter negatif 2 lah. Okay. Okey, praktis formatif 2.3. Yang pertama tu, bandingkan tekanan gas dalam kelalang dengan tekanan atmosfera. Jadi perbezaan tekanan tu kita ambil nilai ketinggian je, 36 tu. Lepas tu dia nak yang dalam unit meter air. Okey, dalam unit meter air.
Jadi awak tulis je lah 36.0 cm H2O lah. Sentimeter tukar kepada meter. Sebab dia nak unit meter, jadi bahagi 100. Awak akan dapat 0.36 meter air. Tulis je M H2O unit dia. Cuma sentimeter tadi tukar kepada meter lah. Okey, lepas tu yang C tu, hitungkan tekanan dalam unit Pascal guna rumus P sama dengan H rho G. Okey, guna maklumat yang diberi dekat bawah tu boleh kira lah. Okey, apakah kelebihan penggunaan manometer merkuri berbanding manometer air? Dalam turus ni kita guna merkuri berbanding dengan air. Apa beza merkuri dengan air? Merkuri ni ketupatan dia sangat tinggi. Jadi dia boleh mengukur nilai tekanan yang lebih tinggi lah. Okey, berbanding air. Okey, yang seterusnya, sebuah manometer merkuri disambungkan kepada sebuah silinder keluli yang mengandungi gas termampat. Okey, lebih kurang gambar nombor 1 ni lah. Okey, tekanan gas yang termampat dan tekanan atmosfera masing-masing 180 kPa dan 101 kPa. Hitungkan perbezaan ketinggian, awak tolak je lah. Okey. 180 tu tolak 101. Okey. Lepas tu awak guna rumus Pahang tu. Awak masukkan, awak cari nilai H. Okey. Itu latihan awak yang perlu awak lengkapkan lah. Praktis formatif 2.3. Cikgu dah terangkan tadi cara nak jawab. Awak cuba jawab. Okay, cikgu nak masuk tajuk yang kedua sebab ganti yang kelas baru ni lah. Okay, yang tak sempat cikgu nak hantar bahan ke awak tu. Okay, tajuk yang subtopik keempat adalah prinsip Pascal. Okay, dia bagi apa ni? Gambar mesin pengekstrak santan kelapa. Okay, kalau perhatikan di situ dia ada satu pemampak tu lah, daya dikenakan. Jadi apa nama, kelapa tu ditekan lah, jadi santan akan dikeluarkan. Okey. Pengekstrak santan kelapa ni, mesin santan ni berfungsi berdasarkan kepada prinsip pemindahan tekanan dalam suatu bendalai yang tertutup. Okey, bagaimanakah daya yang besar dihasilkan untuk menekan parut kelapa tu lah. Okey, nanti kita lihat. Okey, aktiviti 2.6 menjana idea tentang pemindahan tekanan dalam cecair. Okey, kita ambil omboh Pascal ni. Lepas tu dia di omboh ni dia ada lubang-lubang lah. Jadi bila kita masukkan air dan kita tolak, kita dapati air akan memancuk keluar daripada lubang-lubang yang ada. Okey, air keluar di semua arah lah. Okey. Air ni akan terpancuk di semua arah. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat di sini? Okey, apabila omboh ditekan, daya kita kenakan, tekanan tadi akan dipindahkan ke keseluruhan air secara seragam pada semua arah. Okey, jadi air akan terpancuk keluar daripada setiap lubang lah. Okey, itu kesimpulan daripada aktiviti 2.6. Jadi Pascal ni dia membuat satu prinsip, nama dia prinsip Pascal lah. Okey. Apa kesimpulan daripada prinsip Pascal ni? Dia kata apa? Apa dapatan dia? Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas bendalai yang tertutup akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Maksudnya tekanan dia sama. Okey, dia akan dipindahkan secara seragam. Seragam tu maksudnya sama. Okey, ke semua arah. Okey, itu penyataan prinsip Pascal. Okey. Okey, sistem hidrolik sebagai sistem pengganda daya. Okey, sistem pengganda daya.
Okey, menurut prinsip Pascal tadi dikata apa? Tekanan yang dikenakan akan dipindahkan secara seragam ke semua arah lah. Okey, ke seluruh cecair tersebut. Okey, jika tekanan dipindahkan ke permukaan yang lebih luas, apakah yang berlaku? Sebenarnya semakin luas umbuh, semakin besar daya yang dihasilkan lah. Okey, semakin besar saiz umbuh tu, luas permukaan umbuh, semakin besar daya yang dihasilkan. Tekanan dia sama tapi daya bergantung kepada luas. Okey. Okay, kalau kita perhatikan di sini, rumus peganda daya daripada prinsip Pascal lah. Sebelum ni kita belajar dah masa tingkatan 4, tajuk tekanan, iaitu daya tekanan sama dengan daya per unit luas F bahagi dengan A. Okey, kalau kita perhatikan di sini, pada umbuh input ni umbuh kecil, dekat umbuh output ni umbuh yang bersaiz lebih besar lah. Okey, apakah yang berlaku di sini? Okey, daya F1 dikenakan ke atas umbuh input. Okey, bila daya dikenakan kepada luas umbuh, maka kita akan dapat nilai tekanan. Okey, tekanan sama dengan F per A. Jadi, P sama dengan F1 bahagi A1 lah. Maka kita akan dapat tekanan pada umbuh kecil. Okey, tekanan pada umbuh kecil ni, prinsip Pascal kata apa tadi? Oleh kerana dia dalam satu sistem yang tertutup, maka tekanan tadi akan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Maka dalam ni, dalam cecair kuning ni, tekanan yang dikenakan, tak kira lah kat mana-mana kat cikgu sentuh ni, okey, dia akan menghasilkan tekanan yang sama. Okey, tekanan yang sama. Jadi P1 ni akan dipindahkan ke keseluruhan cecair ni lah. Okey, tekanan yang sama ni akan mengalir ke umbuh output, umbuh yang lebih besar ni lah. Okey, umbuh yang lebih besar ni. Apa yang berlaku seterusnya? Okey, tekanan yang sama dipindahkan melalui cecair ke umbuh output. Okey. Kita tahu tadi P sama dengan F per A. Okey. Kalau nak kira F sama dengan P darab A. Okey. Kalau A kita besar, apakah yang berlaku kepada nilai F kita? Maka nilai F kita pun akan bertambah. Tekanan dia sama. Jadi bila luas umbuh bertambah, maka daya yang dikenakan bertambah. Tekanan dia tetap. Okey, jadi luas umbuh mempengaruhi daya. Okey, sebab tu kita kata dia adalah peganda daya lah, sebab daya yang kecil dikenakan pada umbuh kecil, tapi bila dipindahkan ke umbuh besar, daya yang dihasilkan lebih besar. Okey, berdasarkan rajah tersebut, maka kita boleh terbitkan rumus lah. Okey, P1 sama dengan F1 per A1. Okey, tekanan sama dengan daya bahagi dengan luas ni lah. Okey, F1 per A1. Maka kita dapat tekanan yang pertama lah, tekanan pada umbuh input. Okey, pada umbuh besar ni pula, kita ada A2, kita ada F2. Jadi tekanan dia P2 sama dengan F2 per A2. Tapi P1 dan P2 ni adalah sama. Okey, sebab prinsip Pascal kata apa? Tekanan dipindahkan secara seragam ke semua arah. Maka nilai P1 dengan P2 mesti sama. Maka F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Jadi rumus ni awak akan gunakan lah selepas ni. Okey, rumus ni awak akan guna selepas ni untuk pengiraan dia lah. Okey, jadi kita nak kira F2, kita boleh darat silang je lah. Okey, awak darat silang rumus tersebut. Okey, ni darat ni darat ni lah. Okey, nampak dah ni. Okey, awak darat silang. Okey. Okey, nak dapatkan F2, F1 darab A2 bahagi dengan A1. Maka awak akan dapat rumus ni.
Okey, F2 sama dengan A2 per A1 darab dengan F1 lah. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, luas omboh output bahagi dengan luas omboh input ni adalah nisbah di antara luas permukaan omboh lah. Maknanya semakin tinggi perbezaan luas di antara omboh besar dengan omboh kecil tu, semakin tinggilah perkadaran daya yang dihasilkan tadi. Jadi nilai faktor pergandaan ni adalah A2 bahagi dengan A1. Okey, aplikasi prinsip Pascal. Aplikasi ni kegunaan. Kita belajar prinsip Pascal tadi, kita kata tekanan dipindahkan secara seragam. Lepas tu dia menghasilkan pergandaan daya. Jadi kat mana kita nak guna? Sebenarnya diaplikasikan dalam brake hidrolik dan juga jet hidrolik. Okey, brake hidrolik ni macam brake kenderaan kereta awak lah. Okey, masa awak tekan pedal brake tu, okay, dia akan bersambung kepada omboh lah. Omboh tu disambung kepada tayar kereta awak tu. Jadi bila awak tekan pedal brake, okay, tekanan akan dipindahkan ke semua arah. Okay, maka tekanan tadi dia akan menghasilkan daya lah, okay, yang akan memberhentikan kenderaan awak. Okay. Okey, yang gambar kedua ni adalah gambar jet hidrolik. Jet hidrolik ni adalah alat yang digunakan untuk mengangkat tayar kereta awak tu lah. Okey. Bila awak tekan ni, okey, cecair akan dipindahkan. Okey, dah awak kenakan daya, tekanan akan dikenakan kepada cecair tadi. Okey, bila tekanan dipindahkan kepada omboh besar ni, daya yang dihasilkan lebih besar, maka awak boleh angkat kenderaan dengan lebih mudah lah. Okay, awak kenakan daya yang kecil tapi daya yang dihasilkan lebih besar sebab ada perbezaan luas omboh. Okay, bila awak nak turunkan balik ke awak punya kenderaan tu, katakan awak jet dia naik ke atas tu, jadi awak nak turunkan balik, awak hanya tekan injak pelepas. Injak pelepas ni adalah injak di mana dia akan membenarkan cecair tu keluar semula ke dalam takungan dia lah. Maka jadi kenderaan awak akan turun semula ke kedudukan asal dia. Okey, penyelesaian masalah. Okey, dia bagi di sini contoh yang pertama. Okey, daya dikenakan 12 Newton pada omboh kecil dengan luas permukaan dia 10. Okey, lepas tu dia kata luas omboh besar ni 50. Berapakah daya output? Okey, jadi rumus apa kita nak guna? Okey, yang pertama tu soalan ni ditanya faktor pergandaan. Faktor penggandaan A2 bahagi A1. Okey, luas omboh besar bahagi dengan luas omboh kecil lah. Okey, jadi 50 ni awak bahagi dengan 10. Jadi awak akan dapat nilai dia 5 lah. Okey, 50 bahagi dengan 10. Awak akan dapat faktor gandaan dia adalah 5. Okey, faktor pergandaan adalah A2 bahagi dengan A1. Luas omboh besar bahagi dengan luas omboh kecil. Ada unit tak? Tak ada. Sebab apa? Sentimeter kuasa 2 bahagi dengan sentimeter kuasa 2, kita boleh hapuskan unit lah. Jadi faktor pergandaan tu tak ada unit. Okey, yang seterusnya, soalan yang kedua, dia suruh cari daya F2, iaitu daya output, daya yang dihasilkan pada omboh besar. Okey, apakah rumus dia tadi? Okey, pada nota sebelum ni disebut dah daya output F2 sama dengan faktor gandaan tadi awak darab dengan F1. A2 bahagi A1 darab F1 lah. Jadi 5 darab 12. 12 ni apa? Luas permukaan. Daya yang dikenakan pada omboh kecil kita 12. Okey, dari 12 darab 5 kita akan dapat 60. Okey. Maksudnya di sini apa? Kita kenakan daya 12 Newton tapi kita akan besarkan daya tersebut sebanyak 5 kali ganda. Maka dia akan dapat 60 lah. Okey, daripada mana faktor pergandaan tadi? A2 bahagi A1. Okey, kita akan dapat 60. Okey, contoh yang kedua.
Seorang juru teknik ingin mereka bentuk sistem brek hidrolik untuk basikal. Okey, sekarang ni kita tak di basikal kita guna brek tangan tu dia guna kabel je lah. Okey, yang ni dia nak guna hidrolik. Hidrolik ni adalah cecair lah. Okey, cecair yang tidak boleh dimanfaatkan. Okey, dia kata daya input yang mampu dikenakan oleh penunggang basikal adalah 60 Newton. Silinder input dia luas kerata rentas adalah 0.8. Berapakah luas kerata rentas silinder output supaya daya yang dihasilkan adalah 840. Okey, jadi daripada maklumat yang diberi ni, okey, ini gambar brek yang kita nak gunakan lah. Okey, kita keluarkan maklumat. Dia kata daya dikenakan pada silinder input 60. Jadi ini adalah F1. Okey. Okey, daya input dia 60 Newton. Omboh input dia 0.8, dia punya luas. Kita nak hasilkan daya sebanyak 840 Newton. Berapakah luas yang sepatutnya dia buat lah. Jadi kita guna rumus prinsip Pascal iaitu F2 per A2 sama dengan F1 per A1. Rumus apa ni sebenarnya? Rumus tekanan di omboh output sama dengan tekanan di omboh input lah. Okey, tekanan di omboh besar sama dengan tekanan di omboh kecil. Okey, jadi kita masukkan, kita ada F2, kita ada F1, kita ada A1. Boleh cari tak A2? Boleh, kita masukkan, kita darab silang. Okey, bila kita darab silang tu 840 darab 0.8 kita bahagikan dengan 60. Maka luas dekat omboh output ataupun omboh besar tu mestilah 11.2 cm kuasa 2 supaya daya yang dihasilkan adalah 840. Okey, hanya gunakan rumus prinsip Pascal tadilah. Okey, jadi kerja rumah awak. Okey, ada satu lagi praktis formatif di sini yang perlu awak selesaikan. Jadi tadi 2.3. Okey, ni 2.4. Okey, yang pertama, apakah pernyataan prinsip Pascal? Okey, ada dalam buku teks awak ni. Awak hanya keluarkan semula lah dan cuba ingat hafal supaya bila dalam peperiksaan awak boleh jawab dengan cepat lah. Okey, dengan betul. Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa apa dia? Okey, lepas tu jawab nombor 3 dan nombor 4. Okey, nombor 1, nombor 3, nombor 4. Nombor 2 tu adalah penerangan prinsip Pascal tu lah. Aplikasi prinsip Pascal dalam mesin hidrolik tu, yang tu cikgu akan bagilah. Okey, awak jawab nombor 1, nombor 3 dan nombor 4. Okey. Okey, prinsip Archimedes kita akan masuk pada kelas yang akan datang lah. Okey, jadi kita berakhir di 2.4 saja dulu. Itu prinsip Pascal. Okey, Assalamualaikum.